Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu stalking kalimah Allah ini komen Rafida Aziz. Rafiza tegur kaki bakar, henti ambil kesempatan isu stalking. Bekas Menteri Rafiza Aziz dari hari ini menggesa Putrajaya menghentikan pihak yang bersuara lantang dalam gabungan parti pemerintah daripada mencetuskan ketegangan lagi dalam isu stalking tertera kalimah Allah. Rafida berkata, tiada sesiapa pun harus dibenarkan mengambil kesempatan secara politik daripada isu itu. Walaupun dia tidak menyebut nama, Rafida dipercayai secara tidak langsung mengulas kelantangan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh atas pendirian tegasnya berhubung kontroversi stalking Allah. Rafida menyarankan ahli politik Islam mencontohi teladan perilaku dan budi pekerti baginda Nabi Muhammad apabila berhadapan dengan individu yang jahat. Nabi tidak membiarkan ego menguasai diri, kata Rafida. Rafida juga menambah, jika orang seperti Ketua Pemuda tidak boleh cuba mencontohi Nabi besar kita dalam hal cara Nabi melayan orang lain, maka dia tidak menegakkan apa yang agama harapkan kepadanya, kata Rafida. Kami tidak memerlukan baka pembangkit semangat pemberontak yang hanya akan menimbulkan perpecahan di kalangan rakyat Malaysia, katanya pada satu kenyataan kepada Malaysia kini. Rafida mengulas mengenai peningkatan suhu politik berhubung kontroversi stalking yang timbul minggu lalu apabila imej stalking yang tertera kalimah Allah dijual di kedai KK Mart Bandar Sunway tular di media sosial. Walaupun pihak berkenan telah bertindak dengan menyiasat kejadian itu, beberapa ahli politik termasuk Akmal telah terus membuat komen mengenai isu berkenaan. Ini termasuk menyeru orang ramai memboikot KK Mart dan menuntut rangkaian kedai serbaneka itu memasang sepanduk di semua cawangannya memohon maaf kepada umat Islam. Rafida berkata kerajaan mempunyai banyak lagi isu mendesak yang perlu ditangani dan tidak boleh diganggu-gugat. Kerajaan tidak boleh membiarkan dirinya berada dalam situasi yang sukar kerana terpaksa menguruskan pemberontak dalamannya dan memastikan ketegangan tidak meningkat. Sudah ada begitu banyak isu mendesak untuk ditangani dan diuruskan tanpa terganggu oleh masalah tidak wajar seperti isu stalking, kata Rafida. Tindakan sudah diambil, tiada siapa yang boleh dibenarkan mengambil kesempatan daripada politik. Masyarakat dan negara akan terluka dengan semua itu, kata Rafida lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia komen daripada Rafida berkait dengan isu kalimah Allah itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow. Rupa-rupanya adakah ini adalah rahsia paling besar Ali Azmin Ali? Adakah ini adalah langkah terbaru Azmin Ali untuk cuba merampas kubu kuat Pakatan Harapan, yaitu Selangor? Rupa-rupanya ini langkah terkini Azmin Ali untuk menumbangkan kerajaan Selangor. Menurut ahli Parlimen Tanjung Karang iaitu Zulkapari, beliau kata Azmin Ali mahu jadi calon PRK, pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Karang. Wow. Maknanya kalau Zulkapari terpaksa mengosongkan kerusi beliau selepas menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, rupa-rupanya Azmin Ali mahu jadi calon pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Karang. Menjadi persoalan ialah, bolehkah Azmin Ali menang sekali lagi? Kerana sebelum ini beliau telah pun kalah sebagai ahli parlimen dalam PRU 15 yang dulu. Adakah
Azmin Ali yang dipanggil pengkhianat oleh para penyokong Pakatan Harapan boleh mampu menang sekali lagi di kawasan Parlimen Tanjung Karang. Adakah ini langkah terbaru Azmin Ali untuk mau merampas dan menumbangkan kerajaan semula? Kerajaan khususnya di Selangor. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkapri Hanafi, mendakwa Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, disebut-sebut sebagai calon kerusi Parlimen Tanjung Karang sekiranya berlaku pilihan raya PRK. Zulkapri berkata beliau mendapat banyak maklumat daripada pelbagai pihak. Kemungkinan Mohamed Azmin Ali yang juga bekas ahli Parlimen Gombak bertanding di Parlimen berkenan. Berita ini diperkuatkan lagi dengan kehadiran beliau, iaitu Azmin Ali, dalam program Jelajah Badan Pimpinan Negeri BPN, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, di Parlimen Tanjung Karang. Katanya ketika ditemui pada sidang akbar di pejabatnya dekat sini pada Jumaat. Menurut Zulkapri, sokongannya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menyebabkan berlakunya PRK. Insya Allah perkara itu tidak akan berlaku walaupun beliau hadir di Tanjung Karang. Yang kononnya akan gantikan saya di Tanjung Karang sebenarnya tidak ada keperluan, kata beliau lagi. Setakat ini penduduk di sini juga sudah mula menerima dan ada mengatakan saya membuat keputusan yang baik untuk membela nasib rakyat, tambah beliau. Dalam pada itu, Zulkapri berkata, bersatu bahagian Tanjung Karang tidak terbubar dan beliau masih lagi kekal sebagai ketuanya sehingga surat rasmi pemecatannya diserahkan. Bersatu bahagian Tanjung Karang sepanjang saya tahu masih wujud dan tidak dibubarkan. Malah saya juga masih kekal sebagai ketua. Walaupun dimaklumkan jawatan kuasa berubah dengan alasan saya tidak hadir, ujar beliau lagi. Sebelum ini, 5 ahli Parlimen Bersatu terlebih dahulu mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar adalah ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik, ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Aziz Abu Naim, ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam isu paling hangat ialah laporan bahawa ada pemimpin pemuda UMNO di Johor yang didakwa terpalit dengan kes liwat. Ini memang paling panas kemarin. Kata mereka, kenapa isu seperti ini mula timbul semula? Kenapa pemimpin-pemimpin yang patut jadi teladan timbul semula kes liwat seperti ini? Tapi ini komen daripada pemuda UMNO yang ketuanya iaitu Akmal Saleh. Apabila lantang Akmal Saleh bercakap tentang memperjuangkan tentang isu kalimah Allah, ini pula yang melanda pemimpin UMNO Johor. Pemimpin UMNO Johor terpalit kes liwat mungkin digantung, kata Akmal Saleh. Pemimpin pemuda UMNO di Johor yang disiasat kerana didakwa terlibat meliwat kini berdepan dengan tindakan tegas daripada parti. Ketua Pemuda UMNO Malaysia Akmal Saleh berkata, buat masa ini kes berkenan dirujuk ke lembaga disiplin untuk diteliti, selain dibawa ke mesyuarat pengurusan parti. Kata Akmal, dia sendiri mencadangkan agar tindakan keras dikenakan ke atas individu terbabit. Mungkin kita gantung dahulu jawatan sementara menunggu dan pendakwaan dan pembelaan. Katanya kepada pemberita selepas majlis berbuka puasa bersama Majlis Kerja Tertinggi UMNO di Kuala Lumpur hari ini. Semalam, Polis Johor mengesahkan menerima 5 laporan berkaitan kes liwat terhadap 6 lelaki termasuk 3 pelajar di Mersing.
Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdullah Sani dilaporkan sebagai berkata, susulan itu, seorang lelaki berusia lingkungan 30-an ditahan untuk membantu siasatan. Bagaimanapun, lelaki itu dibebaskan dengan jaminan polis selepas tempoh remannya berakhir semalam. Kata Akmal, UMNO memang tidak akan berkompromi dengan mana-mana ahlinya yang terlibat dalam sebarang salah laku. Pada masa sama, Akmal yang juga Exco Melaka berkata, setiap ahli UMNO juga berhak untuk membela diri terlebih dahulu sebelum dikenakan sebarang tindakan tata tertib. Jika benar dan terbukti bersalah, maka kami minta tindakan yang sangat keras sebab kita tidak berkompromi dalam isu jenayah. Kita tidak pernah berkompromi, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Wan Saiful Wanjan berada di titik yang paling sukar dalam dunia politik. Ini apabila isu sogokan ahli Parlimen Tanjung Karang rujuk Wan Saiful ke jawatan kuasa Parlimen. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkapri Hanapi, telah memfailkan usul bagi merujuk Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wanjan, ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Beliau berkata, usul itu adalah berkaitan kenyataan Wan Saiful di Parlimen semalam yang dianggap sangkaan jahat dan cuba mengelirukan Dewan dengan tuduhan terhadap dirinya sebagai ejen yang memujuk dan menyogok ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk menyokong kerajaan. Kenyataan itu juga dilihat semata-mata untuk mengaibkan atau mengheret saya dalam agenda peribadi beliau bagi memburukkan imej saya selaku ahli Parlimen Tanjung Karang yang juga menyokong kerajaan Madani. Usul telah dihantar ke pejabat yang dipertua Dewan Rakyat pagi tadi bagi membolehkan saya membalas sangkaan jahat itu di Dewan Rakyat Isnin ini, kata beliau pada sidang media di pejabatnya hari ini. Zulkafari menyifatkan kenyataan Wan Saiful sebagai tidak bertanggung jawab dan beliau tidak boleh memberikan penjelasan semasa tuduhan dibuat kerana terpaksa pulang bagi menyambut kunjungan Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah ke Tanjung Karang. Oleh kerana saya tiada di Dewan Rakyat semasa kenyataan itu, maka saya akan bawa usul tersebut bagi membetulkan sangkaan jahat yang dibuat, katanya. Semalam Wan Saiful mendakwa Zulkapri dan ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim bersama 3 lagi individu dikenali sebagai Hasnan, Datuk Azman serta Datuk Rahim membuat kacau ganggu dalam usaha mempengaruhi kelakuan dan sokongan beliau kepada kerajaan. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen sebenarnya teruja dengan isu ini. Mereka nak tahu siapa yang bohong, siapa yang bercakap benar. Dan lebih parah lagi, mereka kata, kita nak melihat orang yang memfitnah atau difitnah, cepat-cepatlah ditunjukkan jalan. Kata mereka, kalau betul lah ada unsur fitnah dalam isu ini, mereka mahu supaya orang yang memfitnah itu ditunjukkan jalan, dihukum, digantung Parlimen 6 bulan. Karena sebelum ini telah pun pernah Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi bercadang untuk membuat usul menggantung Wan Saiful Wanjan sebagai untuk menghadiri Parlimen kerana tindakan beliau menyatakan dakwaan yang mengelirukan di Dewan Rakyat. Tetapi Wan Saiful Wanjan telah pun mengambil keputusan untuk menarik balik dakwaan itu dan memohon maaf. Ini menyebabkan Zahid Hamidi menarik balik usul tersebut. Tapi kali ini kata mereka, jangan lagi tarik balik usul, teruskan supaya kita tahu cerita sebenar
di sebalik semua pendedahan demi pendedahan Wan Saiful Wanjan. Dan ada juga yang mencabar Wan Saiful Wanjan supaya membuat pendedahan, membuat kenyataan di luar dewan. Jangan dalam dewan saja, kata mereka. Kalau benar itu betul-betul berlaku dan ada bukti, mereka kata Wan Saiful Wanjan patut membuat kenyataan media, membuat laporan kepada SPRM, dan jangan buat pendedahan di parlimen saja, kerana di parlimen mereka dilindungi oleh Akta Keistimewaan Ahli Parlimen. Tapi kalau di luar dewan, mereka boleh disiasat ataupun perkara itu boleh disiasat oleh pihak berkuasa yang berkaitan. Jadi, apa pendapat anda? Patutkah perkara ini dibiarkan saja ataupun seperti kata netizen, Wan Saiful Wanjan patut mendedahkannya di luar dewan kalau benar beliau rasa dia di pihak yang benar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini komen Bos Maidin berkait dengan isu stalking kalimah Allah. Bos Maidin kata tak patut tular gambar stalking kalimah Allah. Tokoh peruncitan Amir Ali Maidin mengkritik tindakan menularkan gambar stalking tertera kalimah Allah sehingga ia menjadi polemik yang menyentuh hubungan kaum dan agama. Menyifatkan tindakan itu sebagai tidak bertanggungjawab, pengarah urusan Maidin Mohammed Holdings Berhad berkata, individu berkenan seharusnya berhubung terus dengan pihak pengurusan kedai serba nikah kekemat. Sepatutnya individu itu bila dah nampak benda tak kena, panggil pengurusan kekemat dan maklumkan perkara itu salah supaya produk itu boleh dikeluarkan daripada rak mereka. Bukan tularkan perkara ini dan jadikan ia lebih parah. Katanya kepada FMT merujuk kepada tindakan memuat naik gambar stalking tertera kalimah Allah di media sosial. Perkongsian itu menimbulkan kemarahan masyarakat Islam dan mencetuskan gesaan untuk memboikot rangkaian kedai serba nikah itu, termasuk dari beberapa pemimpin politik. Sebelum ini, kilang yang terbabit dengan kontroversi stalking itu menutup operasi sehari selepas pihak pengurusan menyatakan kebimbangan mengenai kebocoran data pribadi pegawai syarikat serta ancaman mahu membakar premis itu, lapor Berita Harian. Malaysia kini hari ini melaporkan aplikasi mudah alih kekemat digondam dengan perkataan amaran terakhir. Dalam pada itu, seorang penceramah bebas, Firdaus Wong, yang dipanggil polis sebagai saksi bagi membantu siasatan, meminta undang-undang sentiasa dipatuhi. Saya minta sahabat semua agar tidak mengambil tindakan sendiri. Semarah manapun kita, jangan ambil tindakan membelakangkan undang-undang, katanya di Instagram. Kekemat sebelum ini memaklumkan ia mendapat bekalan stalking itu dari Zin Jiangchang Sdn Berhad yang sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang kerana kecuaian terhadap pembekalnya di China. Zin Jianchang berkata, apabila ia menghubungi pembekal untuk mendapatkan penjelasan, pembekal mengakui stalking itu dimasukkan ke dalam stok yang dibeli secara tidak sengaja. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Suhaili Zain berkata, 4 kertas siasatan dibuka berhubung kes stalking itu. Sebanyak 143 laporan polis dibuat dan 174 saksi dipanggil untuk diambil keterangan. Katanya, kertas siasatan sudah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Bos Maidin beri komen, tak patut tular gambar stalking kalimah Allah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling hangat di media sosial hari ini. Dipetik daripada Malaysia kini, Bos Maidin kecam. Akmal eksploitasi isu stalking kalimah Allah.
Pemilik Pasar Raya Maidin, Amir Ali Maidin, membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stoking tertera kalimah Allah. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa, kata beliau. Sepatutnya parti politik menjauhi isu 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mahu bakar lagi. Letak minyak tanah lagi, kata Amir di Petik Free Malaysia Today. Menurut Amir, gesaan Akmal supaya umat Islam memboikot rangkaian kedai serbaneka Kekemat di mana stoking itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja yang kebanyakannya orang Melayu dan Islam. Kekemat dan kilang itu pun dah minta maaf. Apalagi yang mereka boleh buat, kata Amir yang juga Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putra. Mengakui isu itu adalah satu perkara yang serius, dia pada masa sama berkata, ia tidak perlu diperbesarkan terutama kepada untuk kepentingan politik. Kontroversi bermula apabila gambar stoking tertera kalimah Allah yang dijual di cawangan Kekemat di Bandar Sunway, Selangor tular di media sosial minggu lalu. Pengurusan Kekemat dan Syarikat Pembekal Zhejiangqiang Sdn Bhd telah membuat permohonan maaf berikutan insiden itu. Majlis Perbandaran Batu Pahat telah memberi tempoh 60 hari kepada Zhejiangqiang untuk memberikan penjelasan bertulis jika tidak ingin berdepan risiko premis ditutup. Walaupun Kekemat telah menaikkan notis permohonan maaf digital di cawangannya, Akmal tetap menggesa kedai itu diboikot agar Kekemat menaikkan kain rentang permohonan maaf. Malam tadi, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata, parti itu menyokong penuh pendirian Akmal berhubung perkara itu. Saudara-saudara sekalian, itulah dia komen daripada Bos Maidin apabila beliau mengatakan Akmal usah eksploitasi isu stoking kalimah Allah. Menurut pemilik Pasar Raya Maidin itu, iaitu Amir Ali Maidin, beliau membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stoking tertera kalimah Allah. Menurut beliau, dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik menjauhi isu 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mahu bakar lagi, kata Amir Maidin. Letak minyak tanah lagi, kata Amir di Petik Free Malaysia Today. Menurut Amir, gesaan Akmal supaya umat Islam memboikot rangkaian kedai serbaneka Kekemat di mana stoking itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja yang kebanyakannya orang Melayu dan Islam. Kekemat dan kilang itu pun dah minta maaf. Apalagi yang mereka boleh buat, kata Amir yang juga Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putra. Mengakui isu itu adalah satu perkara yang serius, dia pada masa sama berkata ia tidak perlu diperbesarkan terutama untuk kepentingan politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini daripada kes istri Daim Zainuddin berkait dengan permintaan beliau, permohonan rayuan supaya pasport dikembalikan secara kekal. Nampaknya apa yang diramalkan oleh netizen terjadi, yaitu mahkamah hari ini adalah mahkamah yang sah dan benar. Mereka kata ramai netizen tidak setuju kalau pasport Naimah dikembalikan secara kekal. Walaupun Peguam Naimah mengatakan bahawa tiada kemungkinan beliau melarikan diri, tapi netizen kata untuk langkah berjaga-jaga, pasport tersebut tidak boleh diserahkan semula secara kekal. Selain daripada itu, ditakuti ianya akan jadi duluan, ikutan dan akan menjadi bualan mulut pula. Dan mereka takuti nanti jangan-jangan akan berlaku dua darjat,
yaitu Naimah dapat, orang lain tak dapat, kata mereka. Jadi kalau bertindak adil, tepatlah keputusan ini. Naimah gagal minta paspor dikembalikan secara kekal. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, menolak permohonan Naimah Abdul Khalid untuk pemulangan pasportnya secara kekal yang diserahkan kepada Mahkamah Session sebagai sebahagian daripada syarat jaminan RM250,000 yang dikaitkan dengan kes jenayah pendedahan asetnya yang belum selesai. Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Bache hari ini berkata bahawa Mahkamah Session telah menggunakan budi bicaranya dengan betul dalam memerintahkan penahanan pasport Naimah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan. Ahmad juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa terdapat risiko Naimah melarikan diri ke luar negara jika pasport dipulangkan secara kekal kepadanya. Sambil menambah bahawa dia sentiasa boleh memfailkan permohonan pada bila-bila masa pada masa depan untuk pemulangan sementara pasportnya untuk pertimbangan mahkamah. Sebelum ini, pihak pendakwaan berhujah kepada Mahkamah Tinggi bahawa tiada jaminan Naimah tidak akan melarikan diri, justru mahkamah perlu memegang pasportnya. Ahmad hari ini berkata terdapat risiko Naimah melarikan diri dalam senario hipotesis di mana suaminya Daim yang sudah tua, yang berkerusi roda dan tidak sihat, mungkin memerlukan rawatan perubatan daripada fasilitis kesihatan luar negara. Hakim Mahkamah Tinggi menegaskan bahawa Daim tidak dikehendaki oleh Mahkamah Session untuk menyerahkan pasportnya sebagai sebahagian daripada syarat jaminan dalam pertuduhan pendedahan aset yang sama terhadap bekas menteri itu. Jika pasport pemohon ada bersamanya dipulangkan secara kekal, maka saudara-saudara sekalian, menambah lanjut, kata pendakwaan, jika pasport pemohon ada bersama beliau dipulangkan secara kekal, maka besar kemungkinan apabila kedua-duanya, iaitu Naimah dan juga Daim Zainuddin berada di luar negara, mereka mungkin tidak kembali untuk menghadapi prosiding di hadapan Mahkamah Session, kata Ahmad. Hakim Mahkamah Tinggi memberi jaminan sekiranya Naimah perlu memohon pemulangan sementara pasportnya untuk membantu Daim mendapatkan rawatan perubatan di luar negara, pihak pendakwaan boleh membantu memudahkan perkara ini. Peguam M. Puravelan bertindak bagi Naimah manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaradin Wan Aladin. Pada 23 Januari di hadapan Mahkamah Session, pasport Naimah diperintahkan untuk diserahkan sebagai sebahagian daripada syarat jaminan yang dikaitkan dengan pertuduhan jenayahnya atas dakwaan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Wanita berusia 66 tahun itu minta dibicarakan terhadap pertuduhan yang dirangka mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009. Dia dituduh melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Dituduh melakukan kesalahan itu antara 13 hingga 14 Disember tahun lepas, dia boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000. Aset yang didakwa tidak didedahkan melibatkan beberapa bidang tanah, hartanah dan kenderaan Mercedes-Benz. Mengikut lampiran yang dilampirkan pada pertuduhan dan dibacakan di mahkamah, antara 8 hartanah yang didakwa itu terlibat ialah Menara Ilham di Kuala Lumpur, sebuah rumah di Bukit Tunku, Kuala Lumpur, serta 6 bidang tanah, 5 di Kuala Lumpur dan 1 di Pulau Pinang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan di channel ini selepas ini.